Satu dua soalan. Silakan. Kalau mampu saya jawab, saya jawab. Bagaimana pula dalam keadaan bunuh diri? Ini pandangan dia khilaf. Ada sebahagian pandangan mengatakan bahawa orang yang bunuh diri dia tak boleh dikebumikan dalam perkuburan Islam. Kalau dia Islam, letak di luar daripada pagar tu. Tapi sebahagian ulama tak setuju. Kerana bunuh diri dia tu ada kemungkinan dia tu dikuasai oleh penyakit yang dia tak dapat kawal diri. Penyakit yang tak dapat kawal diri. Ada kemungkinan. Tetapi jumhur mengatakan bahawa kalau terang-terang dia bunuh diri, kita pergi kata kat dia, jangan, ingat Allah Ta'ala, ingat Rasul, ingat mak, ingat ayah, apa aku peduli. Kan ya, hidup aku nak menikah dengan tu. Dia bukan ada apa, dia bukan jahat, cuma agama lain saja. Ha, tu ingat tak? Kan? Ini ada cerita ni. Terjun tak mana? No, Jambatan Pulau Pinang. Hak tu dia termasuk dalam orang yang melakukan kemaksiatan kekal sampai mati. Bolehlah kita menceritakan perkara itu supaya orang lain tak ikut perangai tersebut. Cuma ada sebahagian ulama kata tak perlulah, ya, tak perlu jika tidak memberi kesan buruk kepada orang lain. Tapi kalau orang duk tengok, makin dah jadi macam apa? Dah jadi satu fashion dah. Orang Melayu bunuh diri lah ni. Kita yang duk lalu dekat Jambatan Pulau Pinang pun risau lah. Saat-saat tengok, pelik lah. Ha, tu bahaya. Dulu kita nampak agama lainnya. Agama lain. Kalau nak ikut kes bunuh diri yang teramai dalam dunia lah, Korea. Remaja Korea. Tu pun orang Melayu duk ikut. Pantang orang Korea masuk, terjerit-jerit kita histeria. Ustaz Amran pergi ceramah, langsung dia tak jerit. Sungguh. Kan ya? Orang Korea masuk bukan main. Okey? Wallahu a'lam. Satu soalan. Setelah dia mendapat bahagian dia dah, bolehkah pihak masjid bagi lagi kepada dia? Yakni bahagian ahli qaryah lah. Maka jawapan dia tak boleh. Kerana kalau ada lebihan, tumpuan kita fakir miskin. Ustaz, kami dah bagi 6 kilo lah fakir miskin. Hang bagi pi 10 kilo pun. Mereka bukannya makan daging setahun sekali ya. Kita ya. Si Arab kambing. Tu kalau kita. Jadi mereka ni, berapa banyak mereka boleh buat stok dalam rumah mereka, biar pergi kat mereka. Itu ya kaedah dia. Dan akhirnya kita pergi bagi tu, mereka tu dia duduk berniaga nasi lemak. Berniaga nasi lemak pun laku dekat 20 bungkus satu hari, untung 10-15 ringgit saja. Miskin lah, kira miskin. Dia dapat daging banyak, esok dia buat berniaga, boleh? Boleh tak? Boleh lah, sebab dia fakir miskin. Tapi orang macam kita, daging korban tak boleh jual. Kita tak boleh jual. Tapi orang miskin boleh. Dia buat esok masak rendang jual, lepas tu buat masak kicap daging pula gitu gini. Kita kata ni bukan boleh ni, daging korban ni tak boleh jual. Boleh sebab dia fakir miskin. Maka dalam hal bila kita bincang tentang pembahagian, tumpuan paling besar adalah fakir miskin. Sukarelawan, awak pun nama suka bukan duka. Kan? Maka tak payahlah berlebih-lebih. Ni kadang-kadang kita pergi kampung-kampung kan. Sukarelawan ni belum apa-apa lagi. Tengok-tengok tak ada. Tengok lambakoi motor sorang-sorang dah ada dah. Sikit-sikit gostan-gostan buh lambakoi motor. Tutup dengan daun pisang. Ingat Tuhan tak nampak. Apa perangai ni? Tukang sembelih. Awal-awal letak syarat. Aku boleh sembelih. Ekor semua aku punya. Ingat lembu ni mak puak hang punya. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Tak boleh letak syarat-syarat. Tambah syarat-syarat itu menyalahi hukum. Tu tak boleh. Ya, kita buat ni bukan apa, kita nakkan redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dia mempertikaikan hukum. Begitu begini dan kemudian mandi. Kemudian dia mati. Adakah layak kita memandikan jenazah? Bukan layak, wajib kita memandikan dia selagi pada zahirnya dia tidak mengaku dia keluar daripada Islam. Kerana perbuatan dia melawan hukum tidak menjatuhkan dia kafir, tapi menjadikan dia fasik, melakukan dosa besar. Bila jatuh dosa besar,
dia belum lagi terkeluar daripada dalam bab, dia tak termasuk dalam kalimah murtad. Tapi kalau dia murtad, yakni telah diakui oleh pihak pemerintah, ataupun dia sendiri mengaku keluar daripada agama, maka kita tak payah buat. Tapi selagi dia buat macam tu dan pihak berwajib tak ambil tindakan, dan pihak berwajib pandang dia tu tak jatuh lagi pada murtad, dan dia mati, maka kita kena jalankan tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Dia dengan Allah Ta'ala, kita tinggalkan dia untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tugasan orang hidup mengendalikan jenazah orang yang zahirnya Islam, itu kita dengan Allah Ta'ala lepas. Maka selagi dalam hukum, dalam agama, kita tak boleh secara individu meletakkan orang ni dia dah buat salah, maka habis kafir dan dia dihukum, tak boleh macam tu. Tak. Kita kalau kita mengaji dalam bab daulah kenegaraan Islam, maka dia meletakkan syarat-syarat yang besar, seperti mana dia tu mengaku sendiri. Bila dia mengaku sendiri, dia keluar daripada Islam. Siapa nama yang top-top yang perempuan hari itu tu? Azlina Jailani ke apa nama tu? Lina Joy. Tu kan, yang tu terang-terang lah. Dia beritahu terang, yang tu clear. Orang yang tak mengaku, dan kerajaan, pihak jabatan agama juga tidak meletakkan hukum atas dia. Mahkamah syariah tidak meletakkan hukum atas dia. Maka kita sebagai orang awam wajib menguruskan jenazahnya seperti mana termaktub di IC-nya selagi dia tidak mengaku. Wallahu. Zahir dia Islam, tapi dia hidup ikut agama lain. Sebab tu saya kata, sebab kita ni terletak di dalam sebuah negara yang berdaulat, maka kita ada undang-undang dia. Apa yang kita perlu bagi tahu adalah, macam kita orang awam, bila nampak perkara macam tu, tugasan kita adalah report kepada pihak berwajib, dan pihak berwajib sahaja yang boleh mengambil hukum atasnya. Kalaulah kita nak mengambil hukum sendiri, caca marba jadi tempat kita. Akhirnya dia jadi satu benda buruk bagi pandangan orang bukan Islam terhadap Islam, dan hilanglah dakwah kita. Apapun kita kembali serah kepada pihak berwajib. Kita ada jabatan agama, jabatan mufti, mahkamah syariah, jabatan hal ehwal agama di Jabatan Perdana Menteri, segala macam kita mengadu dan bawa bukti. Moga-moga dia dibawa, bukan dihukum, tapi dibawa kembali kepada agama. Itu paling penting. Sebab tu bila orang murtad sekalipun, kita tak boleh jatuh hukum macam tu je, tak boleh. Dalam agama ni, orang murtad, dia hendaklah dibawa kepada jabatan agama, dia bagi ruang, dia bagi penilaian, dirawat dengan baik, bagi masa untuk dia. Kalau dia memang kata, aku memang suka rela keluar daripada agama ni, aku tak suka agama ni, aku sedar dan aku tidak dipaksa oleh siapa-siapa, ketika itu barulah boleh dijatuhkan murtad. Kalau ikut hukum, dia dipenggal di batang lehernya di khalayak ramai. Tapi kalau dia tak mengaku, dan hukum kita pula di dunia ni bukan ikut hukum Quran dengan sunnah, maka ditanggunglah oleh pihak yang memegang hukum, bukan kita orang awam. Wallahu a'lam. Yang sebelah sini tadi. Baik. Baik. Dia yang pertama sekali, kalau bahagian dalaman tu dia punya hati, limpa, apa semua ni, maka macam mana nak buat? Kalau kita potong, dia hancur lebih pula lagi. Maka yang utamanya bagi kepada fakir miskin. Saya terus balik pada tu. Mana-mana yang sedap-sedap, mana-mana yang indah-indah, mana-mana yang mahal-mahal, pi kepada fakir miskin, juga penama korban jika dia mahu. Kita orang awam ni, hang tu jadi sukarelawan 18 tahun. Hang pun kurban pun tak buat-buat. Duk potong lembu orang aja. Tu kadang-kadang dapat daging biasa jadilah. Kita fokus kepada fakir miskin dan juga penama korban itu sendirilah. Okey. Ya, dia betul. Kadang-kadang ni benda-benda macam ni depa tak berapa ambil berat. Dah last sekali kita tak payah bagi tak payah bagi nanti ambil kat kita banyak hang punya cantik. Kan. 24 ekor, 20 ketui telur lembu. Oi, telur lembu buat goreng kunyit tu dia nalar ke. Sebab tu lembu ni
dia lebih bernilai manfaat lebih pada manusia. Telur lembu goreng kunyit. Telur kita boleh buat apa? Betul? Sebab tu jangan duk kata lembu ni dak, dia sangat memberi manfaat kepada manusia. Maka buat bagi elok-eloklah. Dan matlamat orang yang buat tu yang mentadbir fakir miskin penama ibadah korban. Fakir miskin penama ibadah korban. Tulang-tulang apa lebih kurang hampa nak rebui, cecah yang asam apa lebih kurang itu okeylah, tak ada lah masalah. Tak ada larangan lah. Sedaya mungkin usaha untuk menyampaikan hak kepada fakir miskin. Wallahu a'lam.